Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu test speaker ni. Okay. Alright. Hari ni insyaAllah, Alhamdulillah kita dapat peluang sekali lagi untuk belajar menerusi Google Meet ni. Apa khabar semua? Sihat? Sihat juga. Ya, Alhamdulillah. Allah kuatnya ni. Wakilan data. Okay, boleh nampak tak semua? Boleh. Boleh juga. Boleh nak? Alhamdulillah. Sebenarnya bab 2 ni kan 2.1.1 ni kita dah masuk dah sikit hari tu ni. Tak apa, kita ulang kaji sikit. Okey, sistem nombor perduaan. Isyarat elektrik boleh wujud dalam keadaan off dan on iaitu apa ni kita panggil dalam digital dalam kehidupan digital kita ni dia ada dua saja pilihan, sama ada on atau off. Sebab tu dalam komputer ni dia nombor yang digunakan ialah 0 dan 1 sahaja isyarat elektrik. Okey, komputer melihat semua data sebagai satu siri nombor perduaan. Okey, suatu program komputer adalah set arahan. Setiap set arahan akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod nombor perduaan supaya unit pemprosesan dapat melaksanakan. Sebab unit pemprosesan komputer ni cuma faham bahasa mesin. Lepas tu bila kita nak buat apa-apa program, kita kena buat satu arahan dan kemudian komputer akan menterjemahkan arahan tersebut kepada bahasa mesin untuk diproses. Alright. Kita tengok nombor perduaan. Tadi ni cuma pengenalan. Okey, sistem perpuluhan ataupun dikenali sebagai sistem asas 10 mempunyai 10 digit bermula dengan 0 hingga 9. Nilai sesuatu digit dalam sistem perpuluhan dikira dengan mendarabkannya dengan nilai tempat. Kita dah tengoklah nilai tempat kelas hari tu ni. Okey, nilai tempat kamu faham macam kalau kita belajar dalam sistem perpuluhan daripada sekolah rendah lagi kamu belajar. Ada sa, puluh. Puluh tu maksudnya 1, 0. Kenapa jadi sa? 1 tu. Sebab 10 kuasa. Kenapa jadi puluh? Puluh sebab 10 kuasa 1. Kenapa jadi ratus? Siapa nak jawab? Kenapa jadi ratus? Sebab 10 kuasa 2. Okey, bagus. Terima kasih Anis. 10 kuasa 2. Yang tu kalau perpuluhan. Sekarang ni kalau perduaan pun konsep dia sama juga. Perduaan kita guna nombor 2. 2 bermula dengan nilai tempat sebelah kanan kali itu 2 kuasa 0. Sama dengan apa 2 kuasa 0? Siapa nak jawab? 0. 0? Salah tu. 2 kuasa 0 sama dengan 1. Apa saja nombor yang dikuasakan dengan 0 depan dia ialah 1. Okey, kemudian 2 kuasa 1. Berapa? 2 kuasa 1? 2. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 sampailah. Sampai berapa pun tak apalah. Infinity Itu maksudnya nilai tempat bermula dari sebelah kanan. Okey. Komputer menggunakan sistem perduaan untuk menyimpan data. Okey, kat sini cikgu sebut tadi ni kan 10 kuasa 1, 10 kuasa 2 sampai kat sini dia bagi 10 kuasa 4. Okey, 3, 4, 5 ni ialah apa kita panggil? Kalau atas ni kita sebut 10 kuasa 0 sampai 10 kuasa 4 ni ialah nilai tempat. Kalau 3, 4, 5 ni kita panggil apa? Siapa nak jawab? Nilai apa? Bawah ni kita panggil nilai digit. Atas nilai tempat, bawah dia ialah nilai digit. Nilai digit bagi 5 ni ialah apa? 5. Nilai digit bagi 4 ni ialah 40. Nilai digit bagi 3 ni 300. Macam tu Okey. Sistem perduaan dikenali sebagai sistem asas 2 ialah sistem yang menggunakan 2 digit sahaja iaitu 0 dan 1 untuk mewakili data. Nilai sesuatu digit dalam sistem perduaan bergantung kepada nilai tempatnya dalam nombor yang
berkenaan. Jadi ada sangat berkaitlah dengan nilai tempat dengan nilai digit ni. Okay, kita tengok perduaan ni pula. Macam yang cikgu sebut awal tadi ni, 200 sampai 204 ni ialah nilai tempat. 01011 ni nilai apa? Nilai digit. Nilai digit. Okey, Anis lagi aktif Anis ni. Bagus. Okey, nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit. Okey, sekarang kita pergi ke 2.1.2. Penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Macam mana kita nak tukar daripada nombor perduaan kepada nombor perpuluhan ni? Okey. Nilai tempat dalam sistem perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Faham macam mana boleh dapat ni? Macam mana boleh dapat 4 sampai 2 kuasa 2 nah. Nilai tempat yang ketiga tu 2 kuasa 2. Macam mana boleh dapat 8? 2 kuasa 3. 2 kuasa 4, 2 kuasa 5 dan seterusnya. Faham tak? Okey. Sistem nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Sistem nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Sebab 2 kali lebih besar tu yang dimaksudkan dengan kuasa 2 tu. Cara menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Cara nak tukar dia. Okay, nombor perduaan bagi 0, 1, 1, 0 ataupun ni. Bila disebut kat sini nombor perduaan 0111, kita dah tahu dah ini ialah nombor perduaan sebab dia mention kat depan ni kan. Kalau dia tak mention kat depan ni nombor perduaan ni, tapi dia tulis dalam bentuk macam ni. Okey, 0111 ni kita panggil apa? Subscript nah, subscript. Kalau atas tu kuasa tu kita panggil super script. Yang bawah ni kalau nombor kecil bawah ni kita panggil subscript. Tu 0111 subscript 2. Okey, cara nak tukar dia. Okey, dekat sini diberi 0111 ni. Okey, yang ni apa? Yang ni adalah nilai dia nah. Nilai dia 1248 tu. Kemudian kita buat apa? Kita kena darab. Darab apa ni? Darab nilai tempat darab dengan nilai digit. Macam ni 8 darab 0. Tambah 4 darab 1. Tambah 2 darab 1. Tambah 1 darab 1. Jawapan dia ialah 7. 7 ni ialah nombor apa kelas? Perpuluhan. Jadi 0111 subscript 2 bersamaan dengan 7 subscript 7 ni subscript berapa? Mari kita tengok kat sini. Nak tukar perduaan digit ni kepada perpuluhan. Macam cikgu kata tadi, kena buat apa? Darab nilai digit. Pandai. Okey. Nilai digit darab nilai tempat. Okey. So 1 kali 64 ni 1 kali dengan 64. 1 kali 32. Yang ni nilai tempat darab nilai digit tambah semua dan kamu akan dapat nilai perpuluhan dia. Okey. Jadi yang ni contoh yang kedua 10011. Okey, maksudnya sini dia tunjuk kepada kamu boleh buat dua-dua cara ni pun boleh buat. Cuma yang cara yang pertama atas ni lebih jelas lah nampak. 2 kuasa 4 tambah 0 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 0 sama dengan kat sini dia tulis kat sini kamu nampak tak? Cuma nilai tempat sahaja. Sebab apa? Sebab nilai digit dia cuma 0 dan 1 saja. Sebab tu dia tak tulis sini. Patutnya dia akan tulis macam mana? Kalau atas ni lebih spesifik, dia akan tulis 2 kuasa 4 darab dengan 1. Betul? Tapi kat sini dia nak simplify kan. Dia nak mudahkan. Okay, jadi bila tambah-tambah semua dapat 19 subscript 10.
Okey, dan kita pergi ke 2.1.3, penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, dua kaedah digunakan untuk penukaran nombor perpuluhan kepada perduaan ni. Okey, ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Macam mana? Pertama, nombor asal dibahagi dengan 2. Hasil bahagi pertama dibahagikan dengan 2 sekali lagi dan hasil bahagi serta bakinya dicatat. Hasil bahagi dibahagi dengan 2 sehingga tidak boleh dibahagi lagi dan setiap baki dicatat. Itu maksud dia. Nilai nombor perduaan diambil berdasarkan bakinya secara menyunsang. Ambil baki sahaja. Ambil baki sahaja dan ambil secara menyunsang. Maksudnya daripada bawah ke atas. Contoh nombor perpuluhan 38. 38 bahagi 2 dapat 19 baki kosong. 19 bahagi 2 dapat 9 baki 1. Kemudian 9 bahagi 2 dapat 4 baki 1. 4 bahagi 2 dapat 2 baki kosong. Kemudian 2 bahagi 2 dapat 1 baki kosong. Okey, last 1 bahagi 2. 1 bahagi 2 dapat apa? Kosong. 1 bahagi 2 dapat kosong baki 1. Baca dari bawah ke atas. Jadi kalau dekat sini berapa? Siapa nak jawab? 100 110. Okey, terima kasih Anis. 100 110. Subscribe 2. Okey, baca dari bawah ke atas. Okey, contoh yang kedua bagi nombor perpuluhan 1, 2, 3. Okey, cikgu teh baca lah kot. Tengok nah. Baki sebelah ni baki. Okey, bahagi dan ambil baki. Kemudian baki ni akan dibaca secara menyongsang. Dapatlah 111 1011 subscribe 2. Cikgu. Ya. Dia memang hanya dibahagi dengan 2 saja ke? Sebab kita nak ambil nombor perduaan. Nombor Okey. perduaan. Dia syarat dia bahagi dengan 2 lah. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah ambil daripada baki. Bandingkan nilai nombor perpuluhan dengan nilai tempat terdekat nombor perduaan yang kurang daripada nombor perpuluhan tersebut. Jika nilai tempat kurang daripada nilai nombor perpuluhan, catatkan perbezaan dan tandakan 1 pada nilai tempat itu. Nanti kita tengok contoh soalan. Kalau macam ni, tengah susah sikit. Ulang proses hingga nilai tempat yang terakhir. Okey, kita tengok contoh. Contoh nilai perpuluhan 84. Okey, 84. Bolehkah 64 diambil daripada 84? Boleh tak? Sebab apa 64? 4 kuasa, 2 kuasa? 206 cikgu. 206. Okey, terima kasih. 2 kuasa 6, 64 diambil daripada, bolehkah diambil daripada 84 ni? Boleh. Maka tempatkan 1 pada jalur nilai 64 dan tolakkan 84 tolak 64. Tinggallah 20. Seterusnya, bolehkah 32? 32 ni 2 kuasa? 2 kuasa? 205. 5 kan? Diambil oleh 20. Boleh tak? 32 ni besar kan? Boleh tak kita ambil daripada 20? Tidak boleh. Maka tempatkan kosong pada jalur 32. Bolehkah 16 diambil oleh 20? Boleh tak? Boleh. Boleh. Maka sebab dia kecil daripada 20 tu kan. Maka tempatkan 1 pada jalur 16 dan tolakkan 20 tolak 16 sama dengan 4. So ada 4 lagi baki ni. 4 lagi baki. Bolehkah 8? 8 ni 2 kuasa. Kalau ni 6, 5, 4, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okey. 2 kuasa 3. Bolehkah 8 diambil oleh 4? Boleh tak? Tak boleh. 8 ni besar kan? Maka tempatkan kosong pada jalur 8. Bolehkah 4 diambil oleh 4? 2 kuasa 2 ni.
Boleh tak? Boleh. Boleh. Maka tempatkan 1 pada jalur 4 dan tolakkan 4 tolak 4 sama dengan 0. So ada baki lagi tak? Tak ada. Tak ada dah. Okey, Tak bolehkah ada. 2 diambil oleh 0? Tak boleh. Bolehkah 1 diambil oleh 0? Tak boleh. Macam ni. Jadilah. Macam inilah nilai dia. Okey. Tapi masa kamu nak buat benda ni memang dia ayat-ayat macam ni lah kena tulis nah. Ayat satu-satu langkah demi langkah macam tu. Okey, semua dah print ke latihan? Dah cikgu. Dah. Okey, kalau ada yang tak boleh print, okey, siapa yang tak boleh print, cikgu pesan tadi suruh minta kamu salin Yang ni untuk 2.11 mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Ni maksudnya pelajaran lepas lah ni. Di akhir, okey. Yang ni nota ringkas, latihan. Okey, kita tengok latihan. Kamu cek sambil buat lagi. Tak buat tak apa, buat sekarang, buat sama-sama dengan cikgu Okey, nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Nombor perduaan menggunakan digit-digit. Jawapan? Tak ada. Cikgu lah jawab. Okey, nombor perduaan menggunakan digit-digit 0 dan 1 untuk mewakili sebarang nombor. Nombor perpuluhan pula menggunakan digit 0 hingga 9. 0 hingga 9 sahaja untuk mewakili data. Okey, terima kasih. Okey, nilai tempat nombor perduaan. Nilai tempat. Bermula dengan sebelah kanan dululah. Yang ni berapa? Jawapan dia? 1, 1. Lepas tu? 2, Lepas tu? 4, Lepas tu? 8, Lepas tu? 16, 205? 32, 206? 64, 207? 128, 208? 256. Okey, bagus. Sekarang kita tengok pula nombor nilai tempat bagi nombor puluhan. 10 kuasa 0? 1, 10 kuasa 1? 10, 10 kuasa 2? 100, 10 kuasa 3? 1000, 10 kuasa 4? 10,000, 10 kuasa 5? 100,000, 100,000. 100,000. Okey. So, dapat dah TP1 menerangkan nombor perpuluhan dan perduaan. Okey, 2.1.2 menukar nombor perduaan kepada perpuluhan. Okey, di sini cara-cara nak tukar nota sikit nota cara nak tukar. Okey. Mari kita tengok diberi nilai 10100011 perduaan Nilai tempat. 200 nilai tempat dia. Aku tulislah kat sini 1, yang ni berapa? 2, yang ni 4, yang ni 8, yang ni 16, yang ni 32, yang ni 64. Okey, bawah ni kena buat apa? Darab lah. Digit darab dengan nilai tempat. 1 darab 1. Yang ni 1 darab 2. 0 darab 4. 0 darab 8. 1 darab 16. 0 darab 32 dan 1 darab 64. Okey, kat sini letak hasil dia. 1 darab 64, 64. 0. Lepas tu 16. Ni 0. 0 lagi. 2 dan 1. Okey, berapa dapat? Cikgu. Ya? Cikgu, Macam mana kita nak tahu dia subscribe 10 atau apa? Macam mana nak tahu subscript 10? Tengok dia punya ayat dia ni lah. Okay, nombor perpuluhan macam kat sini kan, cikgu tak tulis subscript 10 pun. Tapi nombor perpuluhan bagi nombor perduaan 10100 ni kan. Maksudnya kat sini nampak tak? Dia kata nombor perduaan. Maksudnya dia tak letak subscript pun kita dah tahu dah ini ialah nombor perduaan. Situ kalau kamu tanya soalan, jawab tak? Dia tanya, maksudnya sini dia tanya maksudnya kita nak tahu yang jawapan tu nanti dapat subscribe berapa macam tu.
Macam mana kita nak tahu? Okey, sekarang ni kita nak sedang tukar daripada perduaan kepada perpuluhan. So, jawapan dia mestilah dalam perpuluhan lah. Nombor perpuluhan lah. Macam tu. Itu perduaan tu kan yang ada subscript tu kan? Perduaan ada subscript, yang ada subscript. Sebenarnya kalau tingkatan 2 nanti kamu akan pergi ke nombor perlapanan, nombor per-16an, banyak lagi adik-beradik dia. Bukannya 2 dan 10 saja. Sebab tu nanti tingkatan 2 nanti baru ditekankan sangat subscript tu sebab dia ada banyak sangat, takut keliru. Yang ni kamu boleh lagi lah, boleh faham lagi lah, boleh beza lagi lah antara 2 dengan 10 berdasarkan dia pernyataan dia tu. Cikgu, Ya. yang jawapan 73 tu bukan 83. 83, 6, 7, 83 lah. Cikgu pun ambil jawapan saya. Okey, 83, terima kasih. Okey dah, cikgu jawab dah tak? Faham tak yang tanya tadi tu? Faham. Faham dah? Okey, kalau macam mana nak bezakan nombor perduaan dengan nombor perpuluhan? Pertama sekali, subscript lah. Kalau ada subscript tu memang jelas beza dia. Tapi kalau tak ada subscript, kamu tengok balik, baca balik pernyataan itu. Dia maksudkan tu nombor apa? Perduaan atau perpuluhan. Nah. Okey, kita tengok soalan 2. Apa? Tak faham tanya je. Pun sama juga 1, 2, 4. Cuba baca. Lepas tu? 16. 16. 64. 64. Okey, sekarang ni kamu kena darab apa? 1 darab 1. 1 darab 2. 0. 1 darab 0 4. darab 4. 1 darab 8. 1 darab 1 darab 8. Okay, siapa yang nak boleh jawab dulu? 1 darab 16. 16. 1 darab 32. 1 darab 32. Dan last sekali 1 darab 64. So jawapan dia 64 tambah 32 tambah 16. tambah 8. tambah 0. tambah 2. tambah. So jawapannya berapa? 123. 123. Okey, so selesai. TV 2 menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan dan sebaliknya. Yang ni nanti lekat dalam buku lah. Ya, pelekat dalam buku. ESK ada berapa buku cikgu? Okey, 2. Cikgu, 2, dekat dalam buku nota ke buku latihan? Ni dalam buku latihan lah. Buku latihan. Sebab nota ni pun nota ringkas lah. Nota ringkas, seringkas-ringkasnya lah maksudnya. Tapi kalau dalam buku nota tu nanti bolehlah kita nak letak nota yang lebih the whole tajuk tu lah, topik tu. Okay. So ada satu lagi ni tapi cikgu lupa nak bagi satu lagi nah. Patutnya satu lagi 2.1.3 ni cikgu akan bagi kemudian. Cikgu akan bagi kemudian kamu kena ni lah. Sambung satu. Ya. Ada orang ni tak faham, dia kata macam mana nak tukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okay. Zafran tanya saya, dia tak faham. Perduaan dengan kepada perpuluhan. Okay, tak apa-apa Zafran, kita tengok perduaan kepada perpuluhan. Okay, tahu nilai tempat dan tahu juga nilai digit. Okay, atas ni kita panggil nilai tempat 200, 201 nilai tempat. Nilai digit pula yang diberi. Contoh kat sini 0111 ialah nilai digit. Tu step yang pertama, kena clear benda ni dulu. Kena boleh beza nilai tempat dan nilai digit. Okey, langkah yang kedua ialah kita kena mendarabkan nilai tempat dengan nilai digit. Darab nilai tempat dengan nilai digit. Okey, darab. Yang ketiga buat apa? Kena tambah semua hasil darab tersebut. Tambah semua hasil darab tersebut.
So ada 3 step tu sahaja. Faham ke tak? Zafran? Clear. Kamu klik link tu, isi, kemudian boleh keluar. Boleh left lah, boleh left nah. Terima kasih semua yang hadir hari ni, ada 23 orang ni. Terima kasih. Boleh isi kehadiran sekarang . Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu.